Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala in'amih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Hadza ma da'at ilahi hajatul muttafihimin liminhajil fiqhi min syarhin yuhillu alfadahu wa yubayyinu muradahu wa yutammimu mufadahu ala wajhin latifin khalin anil hashwi wat tatwil hawin lid dalil wat ta'lil. والله أسأل أن ينفع به وهو حسبي ونعم الوكيل. فحيث أقول في الأزهار أو مشهور فمن القولين أو أقوال للشافعي رضي الله عنه، فإن قوي الخلاف لقوته مدركه قلت الأزهار المشعر بظهور مقابله، وإلا فالمشهور المشعر بغرابة مقابله لضعف مدركه. وحيث أقول الأصح أو الصحيح فمن الوجهين الأوجه لأصحابي يستخرجونها من كلام الشافعي رضي الله عنه. فإن قوي الخلاف قلت الأصح وإلا فالصحيح، ولم يعبر بذلك في الأقوال تأدبا مع الإمام الشافعي رضي الله عنه، كما قال: فإن الصحيح منه مشعر بفساد مقابله. وحيث أقول المذهب فمن طريقين أو طرق، وهي اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب، كأن يحكي بعضهم في المسألة قولين أو وجهين لمن تقدم، ويقطع بعضهم بأحدهما، ثم الراجح الذي عبر عنه بالمذهب إما طريق القطع أو موافق لها من طريق الخلاف أو مخالف لها، كما سيظهر في المسائل. وما قيل من أن مراده الأول وأنه الأغلب ممنوع. وحيث أقول النص فهو النص الشافعي رحمه الله، ويكون هناك أي مقابله وجه ضعيف أو قول مخرج من نص له في ناظره المسألة لا يؤمل به. وحيث أقول الجديد فالقديم خلافه أو القديم أو في قول قديم فالجديد خلافه. والقديم ما قاله الشافعي رضي الله عنه بالعراق، والجديد ما قاله بمصر، والأمل عليه إلا فيما ينبه عليه كامتداد وقت المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر في القديم كما سيأتي. وحيث أقول وقيل كذا فهو وجه ضعيف، والصحيح أو الأصح خلافه. وحيث أقول وفي قول كذا فالراجح خلافه، ويتبين قوة الخلاف وضعفه من مدركه. Dalam bahagian mukadimah ini, kami tidak akan menterjemahkan keseluruhan teks mukadimah tersebut, tapi kami hanya akan memilih beberapa perkataan yang penting yang difikirkan perlu untuk diketahui maksudnya. Yang pertama, perkataan azhar. Azhar itu bermaksud pandangan yang kuat. Dan satu lagi perkataan al-masyhur. Kedua-dua perkataan ini merujuk pada Imam Syafi'i. Dan seperti yang saya cakapkan tadi, azhar pandangan yang lebih kuat, dan al-masyhur yang kurang kuat. Bagi perkataan yang kedua iaitu al-asah, iaitu yang bermaksud bukan pandangan Syafi'i. Dan satu lagi perkataan iaitu sahih, iaitu yang merujuk kepada pengikut mazhab Syafi'i, tetapi pandangan ini tidak berapa kuat. Dan perkataan yang ketiga iaitu aqulul mazhab, yang bermaksud pandangan banyak mazhab. Yang keempat aqulun nas, iaitu merujuk pada teks. Dan yang kelima wajhu dhaif, yang bermaksud pendapat yang bertentangan dengan nas. Dan seterusnya qaulul mukharraj,
iaitu pandangan yang rajih. Dan yang keenam, qaulul jadid, iaitu yang bermaksud pendapat yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i di Iraq semasa berada di Iraq. Dan al-qadim pula, pendapat yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i ketika beliau berada di Mesir. Seterusnya kita masuk kepada kitab zakat, iaitu Babu Zakah al-Ma'din wal-Rikas wa-Tijarah. Man istakhraja zahaban aw fiddatan min ma'din ay makanin khalaqahu Allah fihi mawat aw milkun lahu kama zakarahu fi syarhil muhazzab hanil ashab wa yusamma al-mustakhraju ma'dinan aidan kama fit tarjamah lazimahu rubu'u usyri lisikati iyahu kama fi ghairil ma'din li syumulil adillah wa fi qawlil khumsu karrikas bijami'il khafa fil ard wa fi qawlin in hasala bit ta'ab bi an ihtaja ila at-tahni wal mu'alajah bin nar farubu'u usyrihi wa illa ay bi an hasala bila ta'abin bi an astaghna anhuma fakhumusuhu kama ikhtalafal al-wajib fil masqi bil matar wal masqi bin nazhi wa yushtaratun nisab la hawlu ala al mazhab fihima. Maksudnya orang yang mengeluarkan emas atau perak dari lumbung ataupun mana-mana tempat yang diciptakan Allah yang mana terdapat bahan galian seperti yang disebut dalam Syarah Muhazzab. Syarah Muhazzab ni merupakan dalam kitab matan, iaitu karangan Imam Syirazi, dan dinamakan juga bahan galian yang dikeluarkan lazimnya pada kadar 1/4 daripada 10 ataupun 2.5%. Dalam pendapat yang lemah mengatakan 1/5 daripada rikas, iaitu rikas ni ialah harta yang dijumpai dalam bumi ataupun dikenali sebagai harta karun. Satu pendapat lemah yang lain, jika ianya terhasil dengan susah payah, iaitu yang memerlukan kepada pemprosesan dengan api, maka kadarnya adalah 1/4 daripada 10 atau 2.5%. Jika ia tidak perlu kepada pemprosesan yang rapi, maka kadar zakatnya ialah 1/5, seperti kewajipan yang dikenakan kepada kawasan ladang yang disiram dengan hujan. Maka yang disyaratkan itu ialah mengikut kadar nisab, bukannya haul. Waqila fi ishtirat kulli minhuma qawlani kaza fi asli rawdah wal farqu bainahuma ala al-awwal anna ma duna an-nisab la yahtamilu al-muwasah wal hawl innama ushturita litamakkun min tanmiyatil al-mal wal mustakhraju min al-ma'din nama'un fi nafsih wa tariqul khilaf fi nisab mufarra'un ala wujubil khumusi wa fil khawli mufarra'un ala wujubi rub'il ushri wa yudammu ba'duhu ayul mustakhraju ila ba'din fi nisab in tataba'al amal wa la yushtarat fi dhamm. اتصل النيل على الجديد لأن العادة تفرقه والقديم إن طال زمن الانقطاع لا يضام. Maksudnya ada dua pendapat yang berkaitan dengan nisab dan haul. Pendapat yang lemah mensyaratkan bahawa kedua-duanya, mensyaratkan perlunya ada kedua-duanya, iaitu haul dan nisab. Ini dinyatakan dalam kitab asal Raudah, iaitu Al-Muharrak karangan Al-Rafi.
Perbezaan antara keduanya ialah yang pertama, sesuatu yang tak cukup nisab, tidak ada wang bagi kita untuk mengembangkan harta, dan haul ni disyaratkan bagi zakat yang lain untuk tujuan pembangunan harta. Bagi zakat galian, disyaratkan untuk memenuhi kadar nisab sahaja, tidak perlu kepada kadar haul, kerana haul biasanya disyaratkan kepada harta yang kita simpan untuk tujuan pelaburan. Galian yang dikeluarkan juga tidak perlu pada haul, mempunyai nilai perkembangannya sendiri. Terdapat perselisihan dalam penentuan nisab rikas, iaitu 1/5 dan pada haul hendaklah 1/4 daripada 10, iaitu dihimpunkan sebahagian dengan sebahagian yang lain, iaitu maksudnya emas atau perak yang kita keluarkan itu perlu digabungkan untuk mencapai nisab. Tetapi tidak disyaratkan kerja itu berturut-turut untuk digabungkan. Mengikut pendapat jadid, ia perlu bersambung, kerja itulah perlu bersambung. Dan kalau ikut pendapat qadim, dia tidak perlu bersambung. Hal ini kerana kalau ikut pendapat qadim tadi tu, dia tak perlu bersambung, kerana kebiasaannya pekerja galian ni tidak akan memperolehi hasil galian pada setiap kali galian itu dilakukan. Sebab tu pendapat qadim cakap ia tidak perlu bersambung pekerjaan tu, kerana tak selalunya kerja-kerja galian ni setiap kali kita gali, kita akan jumpa hasil galian tu. Wa idza qata'a al-amal bi uzrin summa ada ilaih dumma qasura zaman am tala urfa wa qila at-tawil salasatu ayyam wa qila yawmun kamil wa min al-uzri islahul alat wa harabul ujara was safaru wal maraz wa illa ay wa in qata'a al-amal bi ghairi uzrin fala yudammu al-awwal ila thani tala zaman am qasura li'iradihi wa yudammu thani ila al-awwal kama yadummuhu ila ma malakahu bi ghairi al-ma'din fi ikmal an-nisab. فإذا استخرج من الفضة 50 درهما بالعمل الأول و150 بالثاني فلا زكاة في 50 وتجب في 150 كما تجب فيها لو كان مالكا ل5 من غير المعدن وينعقد الحول على 200 من حين تمامهما إذا أخرج حق المعدن من غيرهما. Maksudnya, sekiranya dia memutuskan kerja itu dengan sebab keuzuran, kemudian dia sambung semula galian tu, maksudnya perlu digabungkan, sama ada tempoh masa tu sekejap atau lama, atau mengikut kebiasaannya. Maksudnya kat sini kalau dia berhenti daripada kerja galian tu dengan sebab keuzuran, jadi dia nak sambung semula kerja tu bila dia dah hilang keuzuran tu, jadi hasil galian tu akan digabung-gabungkan lah. Tak kira lah tempoh masa yang dia berhenti kerja tu sekejap atau lama, ataupun ikut kebiasaan. Mengikut pendapat, ada yang mengatakan tempoh masa yang panjang tu iaitu 3 hari, dan ada yang cakap sehari. Dan kat sini dia bagi contoh keuzuran tu, seperti contoh yang pertama perlu
dia perlu membaiki alat-alat ataupun kelengkapan untuk galian tu. Dan yang kedua, pekerja tu melarikan diri ataupun dia hilang ataupun dia sakit. Tetapi jika kerja tu terputus tanpa keuzuran, maka hasil galian yang pertama tu dia tidak akan dihimpunkan dengan hasil galian yang kedua. Maksudnya kat sini, kalau dia berhenti daripada buat galian tu, tapi dia berhenti tu bukan sebab dia uzur ataupun bukan sebab dia uzur lah. Jadi hasil galian yang pertama dengan yang kedua tu dia tak boleh gabung. Okey, seterusnya, dan dihimpunkan yang kedua kepada yang pertama seperti mana dihimpunkan kepada apa yang dimiliki dengan selain lumbung untuk tujuan menyempurnakan nisab. Okey, yang tujuan dia gabung-gabungkan tadi tu untuk menyempurnakan nisab. Jika pengusaha mengeluarkan 50 dirham perak dalam kerja galian yang pertama dan 150 dirham pada galian yang kedua, maka galian yang pertama tu tak akan dikenakan zakat. Sebaliknya, zakat tu hanya wajib bagi galian yang kedua, kerana setelah dicampur, kadar nisab tu akan menjadi 200 dirham. Dan kadar kenisab perak iaitu 200 dirham tu lah. Maksudnya kat sini, kadar nisab perak yang dikira, perak tu dianggap diperlukan kena zakat tu bila dia cukup nisab dia, iaitu 200 dirham. Jadi kat sini kadar nisab perak ialah 200 dirham. Jadi zakat tersebut akan berubah daripada asalnya zakat galian, tapi bila dia dah cukup nisab, dia akan 200 dirham tadi, dia akan jadi kadar zakat perak. Istakhraja isnani min ma'dinin nisaban fawujubu az-zakah fihi yanbani ala subutil khultah fi ghairil mawashi wal azhar kama taqaddama subut fihi wa waqtu wujubi haqqil ma'din bina'an ala al-mazhab أن الحول لا يشترط فيه وصول النيل في يده ووقت الإخراج التخليص والتنقية من التراب والحجر فلو أخرج منه قبلهما لم يجزه ومؤنتهما على المالك ولا زكاة في غير الذهب والفضة من المستخرج من معدن. وفي وجه الشاذ يجب في كل مستخرج منه منطبعا كان الحديد والنحاس أو غيره كالكحل والياقوت. Maksudnya kalau keluarkan harta galian iaitu yang emas dan perak ni, wajib dikenakan zakat selain daripada selain daripada haiwan ternakan. Menurut pendapat Azhar, iaitu pendapat Syafi'i, waktu wajib kita keluarkan zakat, yakni mengikut pandangan Nawawi, ialah bermula pada waktu penyuciannya, iaitu bila mana kita dah jumpa emas dan perak tadi, dan waktu kita nak cuci emas tu, kan bila kita keluarkan dia ada dekat-dekat tanah macam tu, waktu kita cuci tu, start kita cuci tu lah bermulanya waktu kita keluarkan zakat, kita boleh keluarkan zakat. Jika sebelum penyucian, zakat yang telah dibayar tu tidak akan dikira. Tanggungjawab untuk membayar zakat ini terletak pada pemilik, dan tidak ada zakat bagi galian selain daripada emas dan perak yang dikeluarkan daripada galian itulah. Tetapi ada pendapat yang janggal, dia cakap wajib zakat bagi setiap galian yang dikeluarkan, seperti besi ataupun permata. Wafir rikas al-humus.
رواه الشيخان من حديث أبي هريرة يصرف مصرف الزكاة على المشهور لأنه حق واجب في المستفاد من أرض فأشبه الواجب في الثمار والزروع. والثاني يصرف مصرف خمس الفيء لأن الركاز مال جاهلي حصل الظفر به من غير إيجاف خيل ولا ركاب فكان كالفيء فيصرف خمسه مصرف خمس الفيء وشرطه النصاب والنقد أي الذهب والفضة على المذهب. وقيل في ذلك قولان الجديد الاشتراط كذا في أصل الروضة والذي في النصح من شرح ترجيح طريق القولين واستدل لعدم اشتراط بإطلاق الحديث للحول فلا يشترط بلا خلاف وعلى اشتراط نصاب لا وجد دونه وهو مالك من جنسه ما يكمل به النصاب وجبت زكاة الركاز وعلى الوجوب في غير النقد يؤخذ حمص الموجود منه لا قيمته. Maksudnya kadar zakat bagi rikas ialah 1/5 seperti yang telah diriwayatkan oleh Syaikhan iaitu Bukhari dan Muslim dalam hadis daripada Abu Hurairah yang maksudnya dipalingkan ia kepada tempat palingan zakat di atas yang masyhur. Hal ini kerana zakat rikas tu dikenakan 1/5 kerana dia merupakan zakat yang wajib ditunaikan seperti mana kewajipan zakat tanaman dan buah-buahan. Selain itu 1/5 tu juga disebabkan iaitu rikas tu merupakan harta zaman jahiliyah yang mudah untuk diperolehi dan syaratnya ialah nisab dan duit iaitu emas dan perak mengikut pendapat Imam Nawawi. Tetapi menurut pandangan yang lemah disyaratkan dalam dua pandangan yang baru seperti dalam kitab Asar Raudah. Dalam nashah yang lain dinyatakan bahawa syarat bagi zakat rikas ialah nisab dan ia disebut dalam satu hadis itlaq. Hadis itlaq ni hadis yang tak ada sifat iaitu yang mana Rasulullah sebut je. Yang tadi tu pendapat ilmu. Haul tak menjadi syarat. Ini merupakan pandangan yang tak diperselisihkan. Syarat nisab jika didapati tak cukup nisab tetapi sebelum tu dia dah jumpa 1 dirham maka perlu digabungkan untuk cukupkan kadar nisab. Contohnya dia gali, lepas tu dia telah jumpa 199 dirham perak, tapi kalau perak dia punya kadar nisab dia 200, tapi sebelum tu dia dah jumpa 1 dirham perak. Jadi dia perlu gabungkan 199 tu dengan 1 dirham untuk mencukupkan nisab tu. Mengikut pandangan yang lain, wajib zakat bagi harta selain emas dan perak, iaitu duit yang perlu diambil 1/5 daripada harta yang ditemui itu. Maksudnya kalau selain daripada emas dan perak, harta-harta lain tu kita perlu kadar wajib zakat dia, iaitu kita perlu ambil 1/5 daripada harta yang ditemui itu. Wahuwa ayyur rikas al-mawjud al-jahili ayyul lazi huwa min dafinil jahiliyah fa in wujid al-islami bi an kana alaihi syai'un min al-Quran aw ismu malik min mulukil Islam ulima malikuhu falahu la lil wajid fayajibu randuhu alaih wa illa ay wa in lam ya'lam malikuhu faluqatah yu'arifuhu al-wajid sanatan summa lahu tamallukuhu illam yazhar malikuhu wa kaza illam ya'lam min ayyi
ضربين الجاهلي أو الإسلامي هو بأن كان مما يضرب مثله في الجاهلية والإسلام أو كان مما لا أثر عليه كالتبر والحلي والأواني فهو لقطة يفعل فيه ما تقدم وإنما يملكه أي الركاز الواجد وتلزمه الزكاة فيه إذا وجده في موات أو ملك أحياه ويملكه في الثانية بالإحياء كما سيأتي فإن وجد في مسجد أو شارع فلقطة على المذهب يفعل فيه ما تقدم. Maksudnya dan rikas tu maksud rikas tu ialah harta yang ditemui pada zaman jahiliah, iaitu yang tertanam sejak dari zaman jahiliah. Dan jika ditemui harta itu semasa zaman Islam, seperti kalau kita temui sesuatu dengan Al-Quran ataupun suatu harta ada nama pemerintah Islam dan kita tahu pemiliknya, maka harta tu merupakan hak milik pemiliknya dan tak menjadi hak orang yang jumpa tu untuk mengambilnya, dan wajib untuk menghantar semula harta tersebut kepada pemiliknya. Maksudnya kalau kita jumpa harta tu dalam zaman Islam, kita tahu pemilik dia siapa, jadi orang yang jumpa tu tak berhak untuk ambil harta tersebut dan dia wajib untuk pulangkan semula harta tersebut kepada pemiliknya. Tetapi jika dia tidak ketahui pemiliknya, maka harta tu menjadi harta luqatah, iaitu harta yang tercicir. Penyelesaian bagi harta luqatah ni dia mesti war-warkan selama setahun, dan dalam tempoh setahun tu kalau tak ada yang tuntut, maka harta tersebut akan menjadi miliknya. Begitu juga kalau dia tak tahu dari mana datangnya harta tu, sama ada zaman jahiliyah ataupun zaman Islam. Contohnya barang tu memang wujud zaman Islam dan zaman jahiliyah, ataupun barang tu tak ada petunjuk tentang barang yang dijumpai itu, seperti perkakas-perkakas, maka dia akan menjadi barang luqatah dan perlu dilakukan seperti atas tadilah, wawarkan selama setahun, dan kalau tak ada siapa yang tuntut, dia akan jadi milik orang yang menemukan harta tersebut. Harta rikas yang dijumpai maka menjadi kewajipan orang yang jumpa tu untuk mengeluarkan zakat, dan yang dijumpai pada tempat yang mati ataupun yang dia usahakan. Contohnya, maksudnya kalau kewajipan rikas ni terletak kepada yang pertama, orang yang jumpa harta tu ataupun dia keluarkan harta tu, dan ataupun dia tanah terbiar dan dia usahakan tanah tu dan dia jumpa harta tu dalam tanah yang dia usahakan. Jadi pemilik kepada tanah tu dia yang berkewajipan untuk mengeluarkan zakat tu. Tetapi kalau dia jumpa dalam masjid atau jalan raya, maka dia akan menjadi harta luqatah. وقيل ركاز كالموات بجمع اشتراك الناس في الثلاثة أو وجد في ملك شخص فللشخص إن ادعاه فأخذه بلا يمين كالأمتعة في الدار وإن لم يدعه فلمن ملك منه وهكذا حتى ينتهي الأمر إلى المحيي للأرض فيكون له وإن لم يدعه لأنه بالإحياء ملك ما في الأرض وبالبيع لم يزول ملكه عنه فإنه مدفون منقول فإن كان المحيي أو تلقى الملك عنه هالكا فورثته قائمون مقامه فإن قال بعض ورثة من تلقى الملك عنه هو لمورثنا وأباه بعضهم
sullima nasibul mudda'i ilaik wasalaka bil baqi ma zakarahu. Maksudnya, menurut pendapat yang lemah, rikaz ni ialah harta yang dijumpai pada tempat terbiar, iaitu mengikut persamaan dalam penyertaan manusia dalam 3 perkara. Jika pemilik tanah mengaku barang tu miliknya, maka akan dianggap barang tu miliknya lah. Begitu juga dengan tuan tanah yang terbiar dan dia usahakan. Maksudnya kat sini, kalau tanah tu memang milik dia dan dia mengaku barang tu milik dia, maka barang tu milik tuan tanah tu lah. Dan begitu juga kalau tanah tu asal dia tanah terbiar dan ada orang yang ambil dan usahakan tanah tu, jadi kalau dia mengaku barang yang dijumpai dalam tanah terbiar tu barang dia, jadi barang tu akan jadi milik dia. Jika dia menjual tanah tu, maka harta tu tetap milik dia juga. Sekiranya orang yang menghidupkan tanah terbiar tu meninggal, maka hak pemilikannya akan terputus dan hak tersebut akan diserahkan kepada ahli waris. Jika sebahagian ahli warisnya mendakwa harta itu milik mereka dan ada pula yang tak setuju, maka harta tersebut akan diberikan kepada orang yang mendakwa harta tu miliknya. Walau tanaza'u ay rikaza fi milki, jika berlaku perebutan pada hak milik rikaz tu, wa ba'i'un wa mushtarin au mukrin au wa muqtarin au mu'irun wa musta'ir, penjual, pembeli atau tuan penyewa atau penyewa atau pemberi pinjaman dan peminjam. Wa qala kullun minhuma huwa li wa ana dafantuhu, maka berkata seorang dari mereka, harta ini milik aku dan aku yang menanamnya. Suddiqa Zulyad, dibenarkan mempunyai tangan yang berkuasa. Ail mushtari ma wal muqtari wal musta'ir, iaitu pembeli, peminjam dan penyewa dibenarkan bersumpah jika berlaku perebutan dalam barang-barang rumah. Maksudnya pembeli, peminjam dan penyewa ni ada kuasa, ada hak jika berlaku perebutan dalam barang-barang rumah tu. Biyamini, maksudnya biyamini tu maksudnya sumpah. Kama law tanaza'a fi mata'id wa hadza iza uhtumila sidqa sahibil yad walau ala bu'din. Maksudnya yang tadi tu, kalau ada sebarang perebutan dan boleh bersumpah lah dengan tangan mereka. Fa in lam yuhtamal sidquhu fi zalika likauni mislihi la yumkinu dafnuhu fi muddati yadihi fala yusaddiqu. Jika diandaikan ianya tidak benar dalam dakwaannya, maksudnya dalam dakwaan sumpah tadi tu, maka tak mungkin ia menanamnya kerana tempoh masanya, maka tak diambil kira ataupun tak munasabah. Walau waqa'a niza'u fi mas'alatai mukri wal mu'iri ba'da audi dari ila yadihima, fa in qala kullum minhuma ana dafantuhu ba'da audil dari ilayya wal qawluhu bisyaratil imkan, wa in qala dafantuhu qabla khurujiha min yadayya. Dan sekiranya berlaku perebutan pada dua masalah di antara pemberi sewa dan pemberi pinjaman, selepas barang sewa dan barang pinjam itu dikembalikan kepadanya,
Mereka berkata, aku telah menanamnya selepas ia dikembalikan kepadaku. Maka diambil kira kata-katanya itu dengan syarat memungkinkan sekiranya ia berkata, aku menanamnya sebelum ia dikeluarkan dari tanah itu. Maksudnya, dia menanam barang itu sebelum dia diberikan kepada penyewa ataupun peminjam. Faqila qawluhu wal asahhu qawlu mustajiri wal musta'iri li'anna al-malika salima lahu husulu tanassuqil kanzi fi yadihi fayadahu yadus sabiqah. Maksudnya, maka kata-kata dia itu juga diambil kira, dan menurut pandangan asah, kata-kata penyewa itu diambil kira kerana pemilikan harta itu. Pemilik itu seolah-olah mendakwa bukan dia punya. Keseluruhannya, kesimpulannya, dalam penggan ni dia cerita, ni kisah macam mana tuan rumah ataupun tanah yang disewakan kepada orang lain. Lepas tu orang yang sewa tu ataupun pinjam tu jumpa harta karun. Lepas tu jadi perebutan. Ibarat bila jadi perebutan, ibarat pemilik rumah atau tanah tu tidak mengaku dia punya lah, sebab kalau dia mengaku, takkan dia bagi sewa rumah dan tanah tu kepada orang lain. Faslun tijaratun taqlibul mali bil muawadah li gharadil ribhi wa fi zakatiha ma rawa hakim bi isnadaini wa qala huma sahihani ala syarti syaiqaini an Abi Zar annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Pasal seterusnya, perniagaan pertukaran harta dengan pindah milik secara pertukaran muawadah untuk mendapatkan keuntungan. Dalamnya ada zakat sebagaimana yang diriwayatkan Al-Hakim. Maksud kedua-duanya adalah yang diriwayatkan Hakim, kedua-duanya adalah sahih. Ada satu hadis dengan dua sanad. An Abi Zar annahu sallallahu alaihi wasallam qala fil ibili sadaqatuha wa fil baqari sadaqatuha wa fil ghanami sadaqatuha wa fil bazzi sadaqatuha. Dari yang bermaksud dari Abu Zar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, pada unta itu ada zakatnya, ada sedekahnya, maksudnya sedekah kat situ zakat. Pada kambing itu ada zakatnya, dan pada pakaian kain itu ada zakatnya. Wa huwa bi fathil muwahhadati wal bazzi yutlaqu ala siyabi muaddati lil bai'i. Yang dimaksudkan hadis tadi tu, zakat pakaian tu adalah pakaian yang hendak dijual. Maksudnya adalah zakat perniagaan, sebab yang dia dalam hadis tu dia kata zakat pakaian. Kalau zakat pakaian ni adalah pakaian yang dijual. Jadi maksudnya dia lebih merangkumi kepada zakat perniagaan. Maksudnya apa-apa barang perniagaan yang hendak dijual. Wama rawa Abu Dawud an Samurah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muruna an nukhrija sadaqata min ladzi mu'addu lil bai'i. Diriwayatkan daripada Abu Daud, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh kami keluarkan zakat daripada apa yang kami jual, apa yang dijual. Syartu zakati tijarati haulu wan nisab. Zakat perniagaan ni ada haul dan nisab dia. Ka ghairiha
Kaghairiha ni maksudnya seperti barang-barang yang lain dah yang telah diuraikan sebelum ni. Ada zakat juga dan ada haul dan nisab juga. Mu'tabaran ay nisabu baqiril haul. Maksudnya syarat zakat perniagaan adalah haul dan nisab sebagaimana yang lain-lain yang diiktibarkan, iaitu cukup nisabnya pada akhir haulnya. Ay awwalihi wa akhirihi duna wasatihi. Maksudnya ni tadi pada akhir haulnya tu lah. Wa fi qawli bijami'ihi. Dan lagi satu pendapat iaitu pada keseluruhannya. Maksud dia lagi satu pendapat ni kata melihat pada awal dan akhir tahun tanpa mengambil kira pertengahan tahun. Kan naqdi wa farraqa bainahuma bi anna i'tibarahuma huna bil qiyamati wa ya'suru mura'atuha kulla waqtin lidritabi as'arin qifadan wartifa'an waqtafa bi'atibariha akhiral haul li'annahu waqtul wujub. Okay, maksud dia kat sini maksudnya ada dua pandangan. Pandangan yang kuat kata tengok pada akhir tahun sahaja. Pandangan yang lemah kata tengok pada awal dan akhir tahun. Maksud dia awal dan akhir tahun ni, awal kena cukup nisab, akhir tahun pun kena cukup nisab. Lepas tu ada pandangan lemah yang lain kata dari awal sehingga akhir tahun tu mesti cukup nisab, seperti kes zakat emas dan perak. Lepas tu bezanya dua pandangan tu adalah nilai barang perniagaan tu susah untuk menjaga nisab setiap masa kerana turun naiknya harga. Maksud dia kalau pandangan yang lemah tu kata kena tengok tengok mesti cukup, mesti tengok dari awal hingga akhir tahun tu mesti cukup, jadi agak susah sebab barang perniagaan tu nisab dia nak sama setiap masa susah sebab naik dan turunnya harga. Tetapi memadai dikira akhir tahun saja kerana akhir tahun tu adalah waktu wajib. Seterusnya wasani yudammu ilaihi waqtul in'iqadi wa minhum man abara huna bil awjahi lianna awwala mansusun wal akharani muqarrajani wal muqarraju yu'abbaru anhu bil wajhi taratan bil qawli uqra. Yang kedua-duanya perlu dicampur ataupun digabungkan. Yang maksudnya nisab tu digabungkan waktu wajib tu. Kalau ikut pandangan yang kuat akhir haul tu. Ada ulama guna yang awal tu kerana ada nas menjelaskannya. Dua pandangan yang lain itu hasil pemahaman terhadap riwayat imam tu tak ada nas. Kadang-kadang pada pengikut mazhab ni ada yang ikut wajah, ada yang setengah guna qaul. Ambil balik dari mansusun wal akharani muqarrajani wal muqarraju yu'abbaru anhu bil wajhi tarata biqawli uqra wa ala azharin wa huwa i'tibaru bi akhirihi haul law radda mala tijarati ila naqdi bi an bi'a bihi fi qilalil hauli wa huwa dunal nisab. Washtara bihi sil'atan wal asahhu annahu
yanqati'ul haulu wa yubtada'u hauluha min hini syira'iha wasani la yanqati'u walau badalahu bisil'atin fal asahhu annahu la yanqati'u. Maksud dia fa'ala azhar ni maksudnya pendapat Azhar. Kalau pendapat Azhar ni pendapat Syafi'i. Okey, ia adalah zakat yang diambil kira pada akhir haul. Jika ditukarkan perniagaan itu kepada mata wang tu maksudnya duit. Kalau maksud duit kat sini adalah emas dan perak. Jika digabungkan harta perniagaan itu dengan emas dan perak, contohnya sebahagian harta perniagaan itu dijual dan dapat duit emas dan perak, tapi duit tu kurang daripada 1 nisab. Kemudian dia beli barang lain dengan duit tu dan dia memulakan tempoh barang yang baru dari mula dia beli. Pendapat kedua kata tak terputus walaupun barang tu ditukarkan, dan pendapat yang lain kata yang sahnya tak terputus lah, maksudnya tak terputus nisab tu. Walau tarabbasa bihi hatta tamal haulu fahazihi suratu asliyatu li azhari wa ghairihi walau kana naqdu ghaira ma yaqumu bihi akhirul hauli ka'an ba'ahu bidirham walhalu yaqtadi taqwima bidananiri fahuwa kabai'ihi bisil'ati wa ma zukira min tafri'i ya'ti ala qawlihi sani aidan. Maksudnya jika ditunggu sehingga cukup haul, maka ini adalah yang asal. Sekiranya emas dan perak itu tak sampai pada akhir haul sebagaimana dia jual dengan dirham, maka keadaan itu ditetapkan dengan dinar seperti dia membeli barang. Okay. Kesimpulan yang dapat dibuat, jika barang perniagaan itu ditukar dengan emas dan perak, barang perniagaan tu tukar dengan emas dan perak, maksudnya dengan wang, tapi dalam kes ni ditukar dengan dirham, sepatutnya ukuran yang dibincangkan tadi tu ditukar dengan dinar, emas kan. Maknanya dia nak ambil kira zakat perniagaan, maka hukumnya disamakan seolah-olah dia menjual macam barang lain. Walau tammal haulu wa qimatul ardi duna nisabi fal asahu annahu yubtada'u haulu wa yubtulul al-awwal fala tajibu lahu zakatun wasani la bal mata balagat qimatul ardi nisaban wajabat zakatu summa yubtada'u haulu sanin. Maksudnya kalau sempurna haulnya sedangkan nilai barang dia kurang 1 nisab, maka yang paling sahih bahawa dia memulakan haul yang lain dan batal yang pertama, maka tak wajib ke atasnya zakat. Dan ada pendapat yang kedua kata jika tak capai nilai nisab nilai barang tu, maka wajib ke atasnya zakat, kemudiannya dia memulakan haul yang kedua. Walau kana ma'ahu min awwalil hauli ma yukmilu bihi nisaba zakahuma akhiruhu kama qala fi syarhi muhazzab. Okey, sekiranya bersama-sama dengan dia pada awal haul dan ia cukup nisab maka keluarkan zakat. Okey, muhazzab
mazhab. Qala fi syarhi muhazzabi law kana ma'ahu mi'atu dirhami fashtara ardan lil tijarati biqamsina minha fabalagat qimatuhu fi akhiril hawli mi'atan wa qamsina lazimahu zakatul jami'. Okey, pendapat syarah muhazzab kata sekiranya dia ada 100 dirham, kemudian dia beli barang perniagaan guna 50 daripada 100 dirham, maka apabila sampai pada akhir haul sampai 150 dirham, maka wajib zakat kesemuanya. Maksud dia, asalnya dia ada 100 dirham, lepas tu dia guna 50 daripada 100 tu untuk diniagakan, dan akhirnya campur dengan keuntungan dia dapat 150 dirham, maka wajiblah zakat kesemuanya. Wa yasiru ardul tijarati lil qinnati biniyatiha, barang perniagaan tu menjadi barang simpanan seperti yang dia niatkannya. Li'annahal aslu, kerana itu adalah asal bagi dia. Wa innama yasirul ardu li tijarati izaqtaranat niyatuha bikasbihi bimu'awadatin kasyirain. Satu barang hanyalah menjadi untuk perniagaan apabila disertai dengan niat perniagaan, dengan mendapatkannya dengan tukar menukar seperti jual beli. Suwa'un kana bi'ardin am naqdin am daini halin am muajjalin, sama ada dengan barang atau duit, maksudnya emas dan perak, atau hutang yang tunai ataupun hutang yang ditangguh, hutang yang bertempoh maksud dia. Wa kazal mahru wa iwadun qulqin, begitu juga mas kahwin dan bayaran tebus talak. Ka'anna zawaja amatahu aw qala'a zawjatahu bi'ardin nawabihi tijarata wahuma malu tijaratin biniyatiha. Begitu juga dengan mas kahwin dan bayaran tebus talak, seperti perkahwinan dengan hamba atau isteri dengan bayaran mahar dengan barang perniagaan, maka penerima tu jadi hartanya seperti biniyatihi tu, seperti yang dia niagakan, yang dia niatkan. Fi as-sahih wasani yaqulu mu'awadatu bihima laisat mahdhah. Pendapat kedua mengatakan pertukaran dengan kedua-duanya, maksud kedua-duanya kat sini tu qulu dan mahar isteri tu bukan semata-mata bayaran mahar dan bayaran qulu tu. La bil hibati mahdhah, maksudnya bukan pemberian hibah semata-mata. Wal ihtitabi wal wastirdadi bi'aibi, dan cari kayu api dan minta pulang barang dengan sebab aib. Ka'anna ba'a arda qinyatin bima wajada bihi aiban faraddahu wastaradda ardathu wal maksubu bima sukira au nahwuhu ka istishashi wal istiyadi wal irsi. Okey, sambung balik. Ka'anna ba'a arda qinatin tu seperti penjual datangkan satu barang yang wujud
ujuk aib, ada aib kecatatan padanya, maka ianya dipulangkan. Maksud dia kat sini, harta perniagaan tu ikut niat kita nak jadikan dia tu apa. Kalau kita nak jadikan ia mahal, maka jadikan mahal. Kalau nak jadikan bayaran qulub, maka bayaran qulub. Tapi kalau kita niatkan hadiah kepada orang lain, tak boleh. Atau nak niatkan menjadi sumber kayu api, maka tak boleh juga. Fal maksubu bima zukira aw nuhwatu kal istishashi wal istiyadi wal irsi waraddu ardi bi'aibin la yusayyiru mala tijarati biniyatiha li intifadi mu'awadah bihi wal hibatu wa bisawabil kasyira. Maksud dia, apa yang terhasil tu disebutkan tadi, pengumpulan barang-barang tu hasil tangkapan sesuatu dan pewarisan. Lepas tu memulangkan barang yang rosak aib tu. Hasil daripada perniagaan tu seperti harta pewarisan ke, ataupun hasil tangkapan sesuatu macam nelayan. Lepas tu memulangkan barang rosak yang aib. Jadi semua ini tidak boleh diambil kira sebagai harta perniagaan, walaupun kita niatkan sebagai harta perniagaan, kerana tak berlaku pertukaran dan pemberian hadiah kerana nak balasan ganjaran. Maksudnya macam hibah bersyarat ni seperti jual beli lah, dia mengharapkan balasan ganjaran balik. Lepas tu walau ta'aqqarat niyatu an kasbi bi mu'awadatin fala asara laha wa qala karabi siyu tu'assiru fayasirul ardu bihima litijarah. Jika niat itu berlaku kemudian dengan usaha, maka niat tu tak diambil kira. Orang kira niat awal tu, walaupun niat tu kemudian boleh juga diambil kira. Maksudnya kalau mula niat tu datang kemudian, dia dah buat dah, dia dah berusaha dah buat dah, lepas tu tiba-tiba datang niat kemudian, dan dia cakap niat tu boleh juga diambil kira. Wa iza malakahu ay arda tijarati min naqdi nisabin ka'anna ishtarahu bi'ashrina dinaran aw bimi'atai dirham ay bi'aini zalik. Maksudnya apabila dia memiliki duit emas dan perak yang cukup satu nisab, seperti dia membelinya dengan 20 dinar atau 200 dirham atau selain daripada itu. Maksudnya barang yang bernilai sama macam dua-dua yang disebutkan tadi itu. Wa hauluhu min hini malaka, maka haul tu mula dari milik dia, mula miliki duit itu. Zalika naqda biqilafi ma izashtarahu binisabin fi zimmati summa naqadahu yanqati'u haulu naqdi wa yubtada'u haulu tijarati min hini syira'i. Okey, maksud dia hasil jual barang-barang dia tu dapat duit dinar dan atau 200 dirham, maka mulalah haul tu. Mula haul tu bermula daripada dia mula dapat bayaran tu. Sekiranya, kecuali apabila dia beli nisab atau beli dengan hutang, maka terputus haulnya dan dia memulakan haulnya ketika dia membelinya. Maksudnya kalau hutang kan dia tak dapat duit tu, bayaran tu dekat dia lagi, jadi terputuslah haul tu. Maksudnya haul tu tak dikira lagi. Wa farraqa baina
mas'alataini bi anna kal abidi wal masyiyah famin syara'i hauluhu wa qila in malakahu binisabin sa'imatin buniya ala hauliha. Dan perbezaan di antara dua, tidak dinyatakan perbelanjaannya untuk membeli kerana an-naqdu tu tak mata wang tu tak ditentukan sebagai harga pertukaran, sedangkan ada dua masalah. Atau tak cukup nisab, atau sesuatu dengan barang simpanan seperti hamba dan binatang ternakan yang disebut kal'aib bidi wal masyiyati fa min syarra'i, maka mula dari belian tu hauluhu tu dia yang waqila in malakahu binisabi tu, maka hal itu bermula dikatakan bermula dari pembelian, maka hal tu kata pandangan yang lemah jika ia memiliki nisab binatang-binatang ternakan yang meragut rumput di padang, maka ikut haul binatang itu meragut, sebagaimana lepas tu kama law malakahu binisabi naqdin wa farraqal awwala bi anna al-wajiba fil maqisi mukhtalafun ala khilafihi fil maqisi alaihi, sebagaimana jika ia memiliki dengan nisab emas dan perak, dan perbezaan yang awal kerana diwajibkan untuk masalah sepakati kias tu. Keperluan kepada kias tu tak disepakati. Wa yudammu ribahu ila al-asli fi hawli illam yanidda, dihimpunkan keuntungan kepada asalnya jika ia tak menjadi duit. Maksudnya falau ishtara arda bima'atai dirham fasarat qimatuhu fi hawli walau qabla akhirihi bilahzatin salasami'ati zakaha akhiruhu. Maksud dia, jika dia membeli satu barang 200 dirham dan semasa haul walaupun sebelum berakhirnya haul semula jika dia beli satu barang 200 dirham dan semasa haul walaupun sebelum berakhirnya haul walaupun sekejap 300 dirham, dia beli barang perniagaan mungkin macam ni. Mula-mula tu dia beli barang perniagaan 200 dirham, kemudian keuntungan tu bertambah jadi 300 dirham, maka dikira zakat tu pada nilai akhir haul. Akhir haul tu maksud dia 300 dirham tu lah. Okey, lain nadda ay sara kullu naddan darahima aw dananira min jinsi ra'sil mali lazi huwa nisabu wa amsakahu ila akhiril hawli aw ishtara bihi ardan qabla tamamihi wa yuridul ribaha bihaulihi. Dia kata maksud dia tidak jika ia jadi duit, tidak digabungkan. Maksud dia tak digabungkan keuntungan tu dengan harta asal perniagaan. Dirham atau dinar daripada jenis modal harta asal perniagaan tu lah. Maksud asas harta perniagaan maksud dia modal lah, iaitu nisab kepada akhir haul atau membeli barang sebelum sempurna. Okey, maknanya
Kalau tak bercampur keuntungan tu dengan harta asal modal itu, maka dikira lain. Maksudnya dikira lain. Tak ada kena-mengena dengan harta asal tu. Okey. Fi azhari qala fi muharrari wa iza ishtara ardan bi 200 dirham wa ba'ahu ba'da 6 ashhurin bi 300 wa amsakaha ila tamami hawli aw ishtara biha ardan wa huwa yusawi 300 fi akhiri hawli wa nukhriju zakata an 200 wa iza madat 6 ashhurin akhraja an 200. Okey, maksud dia al-azhar tu kata pengarang kitab Muharrar. Kalau kitab Muharrar ni Ar-Rafi'i maksud dia Ar-Rafi'i ulas dalam kitab dia, kitab Muharrar, apabila membeli sesuatu benda tu dengan 200 dirham, lepas tu dijual selepas 6 bulan dengan 300 dirham dan memegangnya sehingga akhir tahun, atau membelinya barang itu sama dengan 300 dirham. Maksudnya beli barang dengan nilai yang sama juga 300 dirham pada akhir tahun dan dikeluarkan zakat sebanyak 200 dirham. Okay. Maksud dia kalau berlalu 6 bulan dikeluarkan sebanyak 100 dirham. Okey, dia macam ni. Jika seseorang peniaga, kesimpulan dia, jika seseorang peniaga beli barang perniagaan tu dengan nilai 200 dirham, lepas tu dia jual selepas 6 bulan dengan 300 dirham sehingga cukup haul, dengan ataupun situasi kedua, ataupun dengan duit 300 dirham tu dia beli barang lain pula dengan nilai 300 dirham. Apa hukum dia sekarang ni? Okey, dia penulis kata, pandangan Ar-Rafi'i ini kata dia hanya perlu bayar zakat atas nilai 200 dirham tu saja. Okey, masuk kewasan ni yuzaki ribha bihawli al-asli walau kana nadu mabi'u bihi min ghairi jinsi ra'si mali wa huwa kaba'i ardin bi'ardin fayadummu ribhu ila asli. Okey, pendapat yang kedua kata jika dibayar zakat terhadap harta dengan keuntungan, harta modal dengan keuntungan pada haulnya asalnya. Maksud dia kalau barang yang dibeli tu bukan daripada modal, bukan daripada harta asal perniagaan, tak sama dengan jenis harta asal perniagaan tu, seperti beli benda dengan benda, dikira keuntungan, digabungkan keuntungan tu berasaskan kepada harta perniagaan. Okey. Wa qila ala qilafi fima huwa min jinsi walau kana ra'sul mali duna nisabin ka'an ishtara ardan bi 100 dirham wa ba'ahu ba'da 6 ashhurin bi 200 dirham wa amsakahuma ila tamami hawli syira'i wa i'tabarna nisaba akhira hawli faqad zakahuma in dhamamna ribha ila al-asli wa illa zakah mi'ata ribhi ba'da 6 ashhurin ukhra. Okey, pada pendapat yang lain dia kata kalau modal tu tak cukup nisab, seperti beli sesuatu barang dengan 100 dirham dan dijualnya selepas 6 bulan dengan 200 dirham,
dan dia pegang benda tu dulu sehingga sempurna tahun haul pembelian tu. Maksud dia kita ambil kira nisab akhir tahun tu saja untuk keluarkan zakat. Okey, sekiranya keuntungan tu digabungkan harta asal perniagaan modal itu dengan keuntungan, kalau tak dikeluarkan zakat daripada 100 yang untung tu saja selepas 6 bulan. Wa in tabarna nisaba fi jami'il hauli aw fi tarafaini fabtida'u hauli jami'i min hini ba'a wa nadda fa iza tamma zaka mi'ataini. Maksudnya, jika kita anggap nisab tu sebagai haul, merujuk kepada harta keuntungan yang digabungkan dengan modal awal dan akhir, bermulanya haul tu dikira dia pergi, dikeluarkan zakat 200. Wal asahhu anna walada ardin. Maksud dia yang paling maksud dia asah ni kata anak bagi harta perniagaan. Anak bagi harta perniagaan seperti ada buahnya adalah ada anak dia, benda tu juga adalah harta perniagaan. Min hayawani ghairi saimati kal qaili wal jawari wal ma'lufah. Maksud dia anak kepada bagi harta perniagaan tu, anak kepada ternakan yang tidak bebas. Yang kita tak bebas tu maksud dia kita bela dalam kandang bagi makan. Contohnya kita bela seperti kuda, dan buah yang pada pokok, buah yang untuk diniagakan. Wasamaruhu min asjar, buah yang ada pada pokok yang nak diniagakan. Malun tijaratin wasani yaqulu lam yuhassala fi tijarati wa asahhu ala awali. Okey, setakat tu dulu. Dari asah. Okey, pandangan yang kedua pula, anak-anak tu bukan dikira sebagai harta perniagaan. Pandangan pertama. Okey, pandangan yang pertama, asah tadi kata anak-anak kepada ternakan, contohnya kuda tu ada anak dia tu bagi asah kata dikira juga sebagai harta perniagaan. Tapi pandangan kedua kata anak kepada haiwan tu tidak dikira sebagai harta perniagaan. Anna haulahu haulu asli, dan bahawa haulnya adalah haulnya asal. Maksud dia maksud dia kalau mak dia haul banyak tu, anak pun haul macam tu juga, dia kira haul yang sama dengan mak. Okey, wasani labal yufradu bihauli min fisali waladi wa zuhuri samari. Maksud dia yang pertama kata macam tu, haul mak dia tu sama. Yang kedua pula kata tak diambil kira, anak tu tak ikut haul mak dia. Haul tu berasingan, haul mak macam lain, haul anak macam lain. Macam mana nak tahu haul kiraan haul anak tu? Okey, jadi kalau dia kata berasingan, maksud dia ikut waktu anak tu dilahirkan. Wa iza qulna al-waladu laisa mala tijaratin wa naqasat ummu bil waladati jubira naqsuha min qimatihi fafima iza kanat qimatuha alfan wa sarat bil waladati tis'ami'atin wa qimahu waladi mi'ataini yuzakil alfa wa sayatil
kalamu fil ardi saimah. Okey. Dia kata jika kita katakan anak-anak tu harta perniagaan, maksud dia nilai mak dia tu kurang, mak dia tu berkurangan, nilai harga mak tu jatuh sebab kekurangan mak tu ditampung kekurangan kekurangan mak dia tu ditampung dengan harga anak tu. Contohnya harga mak tu mak kuda. Okey, contohnya mak kuda, ibu kuda, harga dia 1,000 dirham. Bila dia melahirkan anak, dapat anak kuda, harga dia turun kepada 900 dirham. Dan anak dia tu, baby tu bernilai 200 dirham. Maknanya dikenakan zakat 1,000 saja sebab dikira harga asal. Okey, yang tadi tu anak tu tampung kebalik kepada harga mak tu bila harga mak tu jatuh selepas melahirkan anak. Wallahu a'lam.